Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khayran min al-ula. Wadina billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayat ini juga daripada jenis ayat Zajrun, teguran kepada ahli kitab. Mereka mengkritik agama Islam, mengkritik Nabi, kurang kerana berubahnya kiblat. Mereka melempar tuduhan apabila berubah kiblat, agama sudah dikira tidak betul, atau ibadat tidak lagi mengikut kiblat yang sebenar, tidak makbul dan sebagainya. Jadi ayat-ayat yang kita baca dalam surah Al-Baqarah juga di antara jenis ayat bagi merungkai kesamaran yang berlaku dalam agama Islam daripada tuduhan-tuduhan ataupun daripada resam-resam yang berlaku di kalangan orang beragama. Baik orang beragama jenis Yahudi yang berada di sekitar Madinah, ataupun orang beragama Hanif yang mengikuti Nabi Ibrahim seperti masyarakat Jahiliyah Mekah. Jadi perkara yang kita akan baca dalam surah Baqarah sama ada teguran untuk memperbetulkan kesamaran ataupun kekeliruan mereka, atau untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan dia mereka pada agama yang suci. Juga ada ayat-ayat dalam surah Baqarah untuk menjelaskan resam-resam jahiliyah yang mereka menganggap sebagai resam agama, sebenarnya tidak.
sebenarnya dia adalah daripada hawa nafsu mereka, daripada amalan datuk nenek mereka yang berasas daripada hawa nafsu, bukan daripada wahyu. Jadi semua ayat-ayat jenis ini di samping Allah Ta'ala nak beritahu umur munazimah dan umur muslihah, perkara-perkara yang boleh menyebabkan umat Islam berdisiplin, hidup dengan damai, dengan satu peraturan. Juga Allah Ta'ala nak jelaskan kepada hamba dia amal-amal khusus, ibadat-ibadat khusus yang boleh menyebabkan hamba tu rapat dengan Allah. Jadi dalamnya adalah 4 perkara lah kita kira, jihad dan infak, umur munazimah dan umur muslihah, dalam bentuk Allah Ta'ala bagi teguran kepada tuduhan-tuduhan liar daripada golongan Yahudi, ataupun teguran kepada resam-resam jahiliah yang diamalkan oleh mereka. Jadi 4 perkara yang Allah Ta'ala akan sebut, tentang umur muslihah, umur munazimah, yang ketiga qital atau jihad, yang keempatnya infak. Jadi semua ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam masa yang sama memberi teguran. Inilah satu mukjizat daripada ayat Al-Quran. Jadi memiliki banyak perkara yang boleh dapat daripada jumlah yang sangat sedikit. Seperti ayat yang kita baca, teguran, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala jelaskan kepada kita teras dan asas agama Islam. Yahudi duduk pertikaian masalah kiblat. Kiblat dalam Islam sebagai syarat sembahyang. Orang tak tahu kiblat, dia boleh ijtihad, tak kena, tak apa. Dia tidaklah kata rukun sembahyang, dia adalah syarat sembahyang. Tapi mereka guna perkara kecil seperti ini untuk memburuk-burukkan Islam. Dengan membuat penituduhan liar, dia kata Islam hari ini macam mana ibadat dia akan terima, kiblat pun tak betul. Beralih daripada sini ke situ. Dalam tulisan ulama tafsir, sebenarnya Baitul Maqdis bukan asal kiblat. Kiblat asalnya semua Kaabah. Mereka menulis Baitul Maqdis bukan asal kiblat. Kiblat asalnya di Kaabah juga. Cuma mungkin, kata mereka, mungkin Anbiya dan orang ulama dulu yang mengikuti Anbiya meminta supaya untuk ibadat mereka dihadapkan kepada Baitul Maqdis. Kata mereka dalam tulisan. Asalnya tidak. Kiblat semua sekali berpaksi kepada Baitullah. Baik duduk di mana sekalipun. Cuma Anbiya mereka meminta dan memohon kepada Allah untuk mereka yang berada di sekitar Syam ataupun Baitul Maqdis nak menghadapkan sembahyang dia ke Baitul Maqdis. Jadi mula pada itu, ulama-ulama zaman itu yang mengikuti para Anbiya mengikuti kiblat Baitul Maqdis. Manakala kiblat Kaabah ini ada asal. Dia adalah asal. Jadi kembalinya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, kepada kiblat Kaabah, mana kembali kepada asal kiblat. Ini tulisan mereka tentang tajuk kiblat. Manakala Yahudi, apabila orang beralih daripada kiblat dia kepada kiblat asal, dia duduk tuduh dan teliti. Membesar-besarkan perkara yang tidak besar. Perkara bila dikaji selidik, memang patutnya Nabi akhir zaman berkiblat dengan asal kiblat. Memang patutnya Nabi akhir zaman kembali kepada asal kiblat. Lebih-lebih lagi kiblat itu dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi ayat ni dua perkara. Pertama, teguran kepada ahli kitab yang menuduh tentang isu kiblat. Yang kedua, agama sebenarnya yang perlu diutamakan adalah sifat-sifat yang ada dalam ayat ni. Jadi, jangan dibesar-besarkan perkara yang tidak besar. Sepatutnya dia bagi tawajuh kepada asas-asas agama sebenar. Lengkapkanlah dulu asas-asas dia. Jadi, dari sini satu ilmu yang kita akan dapat.
Mereka seperti golongan Yahudi, dia yang beragama, tapi apabila dia nak menjatuhkan agama Islam, dia hanya ambil perkara-perkara furuk, perkara-perkara kecil, tidak dikira perkara asas, untuk dibuat suatu fitnah atau untuk dibuat suatu tuduhan supaya dapat meliarkan masyarakat lain mengikuti Nabi. Itu maksud dia. Lalu Allah Ta'ala tegurlah di sini. Laisal birra, dan tidaklah kebaikan yang sempurna. Sini al-birra dibaca dengan dua. Satu, boleh dibaca al-birra sebagai khabar laisa muqaddam, antualu isim dia. Dan boleh dibaca terbalik. Ada qiraah laisa al-birru. Al-birru ketika itu telah menjadi isim laisa, antualu itu khabar dia. Jadi qiraah Hafsin, qiraah yang kita baca, birra ni telah jadi khabar bagi laisa. Jadi dua ada qiraah. Bertukar begitu. Jadi isim laisa duduk semua panjang lebar, khabarnya birra. Sebab laisa dia seperti kana. Jadi laisa al-birra, tidaklah kebaikan semua sekali yang sempurna, antuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, menghadap muka kamu arah timur atau arah barat. Sini tidaklah kebaikan yang sempurna berkisar kepada hadap muka kamu timur barat. Bukan tidak nak menafikan hadap kiblat ni tidak ada kebaikan, sebab hadap ke Kaabah ada kebaikan. Cuma bukanlah kesempurnaan kebaikan bakti-bakti hamba kepada Allah atas tajuk hadap kiblat. Sebab al-birra makna bagi suatu bakti, bukan buat baik biasa, satu bakti daripada hamba kepada Allah. Suatu perkara yang dikira besar untuk dibuat oleh hamba kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala tegur mereka. Walakin, sini bermuqaddam, dzal bir, akan tapi orang yang betul-betul membuat kebajikan yang besar. Orang betul-betul membuat kebajikan yang besar dalam agama Islam, apabila ada pada mereka beberapa ciri yang Allah Ta'ala susun dengan betul-betul indah, bermula dengan akidah dan seterusnya amal. Jadi wahai orang Yahudi, agama Islam ni memang kiblat pun adalah satu topik, satu tajuk, tapi dia tidak besar sangat. Yang besarnya perkara seterusnya. Jadi kamu duduk besar-besarkan perkara kecil dengan tujuan untuk melemahkan Islam, tidak betul. Islam sudah berasas dengan perkara yang sangat besar. Seperti, jadi Allah beritahu, akan tetapi yang memiliki kebajikan yang besar, man amana billah, orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid. Itu sebenarnya asas agama Islam. Inilah dia teras agama. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat yang diberitahu oleh Allah. Kesemua ini perkara akidah. Wal malaikati, beriman kepada para malaikatnya. Wal kutubi, wal kitabi, dan beriman kepada semua jenis kitab. Alif lam sini mana jenis? Semua jenis kitab. Wan nabiyyin, dan semua para nabi. Jadi Islam berasas benda yang bersangkut dengan pokok, iaitu akidah. Ada kepercayaan sepenuhnya pada perkara seperti ini. Yang kedua, Islam adalah suatu perkara yang mengajar hamba dia supaya berbakti kepada Allah dengan memberi harta. Wa atal mal, dia memberi harta. Harta ala hubbihi, harta yang dia kasih. Wa atal mala ala hubbihi, dia sanggup memberi harta hal keadaan dia kasih pada harta itu. Kerana harta itu dia cari dengan cara halal. Kepada siapa? Kepada dawil qurbah, kaum kerabat yang dekat. Wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, anak yatim, fakir miskin, musafir, wasailin, dan orang-orang yang terpaksa meminta kerana ditimpa dengan kesusahan. Wafir riqab, dan harta itu juga dibelanjakan untuk memerdekakan, membebaskan orang-orang Islam yang ditawan, atau
untuk memerdekakan hamba-hamba yang sudah ada perjanjian dengan tuannya untuk dia merdeka. Itu Islam. Islam ni guna harta untuk faedah yang lain. Lebih-lebih lagi wa aqamas salat wa ata zakat. Lebih-lebih lagi Islam mengajak seseorang itu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Sebab dia tidak termasuk dalam amal. Lebih-lebih lagi disebut secara khusus sembahyang dan juga zakat. Yang ketiga, Islam adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yang sentiasa menyempurnakan janji mereka apabila mereka telah berjanji. Dalam apa saja perjanjian yang harus disempurnakan. Dia ada dua perjanjian. Satu perjanjian haram, janji untuk merampok. Satu haram disempurnakan. Sini semua perjanjian yang dikira harus, termasuk perjanjian sunat. Jadi mereka golongannya sentiasa menyempurnakan janji mereka apabila mereka telah berjanji. Ini Islam. Dan lagi Allah Ta'ala sini ada jumlah PM muqaddar. Allah Ta'ala memuji. Sini muqaddar wa amdahu. Dan aku memuji sungguh-sungguh hamba-hamba as-sabirin yang sabar. Hamba-hamba yang sabar. Dalam menyempurnakan ketaatan dia kepada Allah, bila Allah Ta'ala uji, mereka sabar. Sabar dengan tiga perkara. Fil ba'sa, sabar dalam kesempitan hidup. Payah cari makan. Payah cari rezeki. Yang kedua, sabar fil dara' wa dara'. Perkara yang menyusahkan diri sendiri. Yang mendaratkan diri sendiri, sakit ke, ataupun kesedihan ke, kebimbangan ke, semua perkara yang bersangkut dengan diri sendiri. Dia boleh sabar. Wahinal ba'si, dan ketika peperangan. Ini semua ni keadaan-keadaan yang memerlukan kesabaran. Jadi mereka boleh taat walaupun mereka kesempitan dalam kehidupan, mereka boleh taat walaupun badan mereka diuji dengan sakit dan sebagainya. Mereka boleh taat walaupun dalam medan peperangan. Inilah sebenarnya Islam yang merupakan asas yang patut ada kepada orang Islam. Walaupun hadap ke kiblat memang benar baik, tapi ia adalah sebagai syarat bagi sembahyang. Allah Ta'ala beritahu sekiranya iman ada, akidah sempurna, infak harta pun ada untuk kebaikan orang lain, dan amalan biasa dia sembahyang dan zakat dia ada, akhlak dia menyempurnakan janji, dan sentiasa memiliki sifat sabar, ulaika alladzina sadaqu, orang bersifat seperti itulah orang yang benar dalam dakwaan dia orang Islam yang melakukan kebajikan dan bakti kepada agama. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah golongan yang bertakwa. Jadi di sini Allah Taala ringkaskan perkara-perkara asas agama yang perlu diutamakan. Manakala Yahudi dia ambil serpihan agama untuk mengkritik Islam. Jadi dalam masa yang sama dua dalam satu. Penjelasan Allah kepada kita semua, ini perkara yang perlu diutamakan. Kalau dia betul-betul dia Muslim, dia akan utamakan perkara asas. Cuma mereka tu duk kritik Islam, dia ambil perkara lain. Perkara-perkara yang dikira furu' atau cabang dalam agama. Kemudian daripada mula pada ayat yang kita nak baca ni, bersangkut paut dengan umur munazimah dan umur muslihah. Yang kita baca dalam istilah umur munazimah, maknanya hukum-hukum Allah bagi tujuan supaya umat Islam berdisiplin, umat Islam bersatu, umat Islam duduk dengan damai, ada peraturan. Ada peraturan. Cuma dimulakan umur munazimah dengan perkara-perkara yang dikira jenayah yang perlu kepada hakim, ketua umum membuat keputusan. Orang Islam kadang-kadang dia terlanjur bunuh orang. Kadang-kadang dia mencuri. Kadang-kadang dia menyamung. Orang Islam, orang yang ada kalimah. Jadi kalau duk biarkan penyamung, pencuri dan pembunuh begini, maka macam mana orang Islam akan jadi contoh jika mereka tidak berdisiplin?
Jadi Allah Ta'ala adakan dalam agama Islam undang-undang yang menyebabkan orang Islam itu ada peraturan. Barulah jadi masyarakat contoh yang betul-betul bertamadun. Jadi umur mulazimah pertama mengenai undang-undang qisas. Jadi hukum balas dengan setimpal. Hukum balasan dengan setimpal. Yang akan dilakukannya oleh pemerintah. Tidak oleh orang bawahan. Undang-undang ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu undang-undang qisas. Undang-undang qisas maknanya persamaan. Jadi membalas jenayah yang dilakukan oleh mereka. Persamaan. Dan asalnya ayat ini juga sebagai penjelasan daripada Allah kepada sistem jahiliah. Ini dia dua dalam satu juga. Undang-undang qisas dalam masa sama membasmikan pahaman dan cara jahiliah. Jahiliah dia tidak ada qisas. Dia ada hanya emosi. Orang-orang yang hebat-hebat walaupun dia bunuh orang tidak perlu dibunuh balas. Orang-orang bawahan apabila dia bunuh orang hebat dia kena bunuh balas. Perempuan dibunuh tidak ada bunuh balas. Lelaki apabila dibunuh ada bunuh balas. Begitu. Undang-undang yang mereka sendiri jahiliah punya undang-undang. Jadi di sini Allah Ta'ala turunkan sebagai umur munazimah dan membasmikan resam jahiliah. Asalnya membasmikan resam jahiliah. Jangan ada undang-undang menyalahi keadilan. Jangan ada undang-undang menyalahi keadilan dan Allah Ta'ala beritahu. Jadi difardukan kepada kamu dan dituju kepada kamu di segi pelaksanaannya kepada khalifah. Kita semua ni baca ayat ni untuk kita tahu undang-undang kita. Tapi yang boleh menjalankan adalah khalifah. Tidak kata siapa orang tu bila berlaku begitu dialah yang akan buat pelaksanaan hukum. Tidak. Ilmu bukan makna kita yang akan buat. Ilmu kita kena tahu. Jadi kalkom sini kepada khalifah ataupun orang yang memiliki kedudukan pentadbir. Wajib ke atas kamu qisas, membalas dengan adil dan saksama fil qatla pada pembunuhan. Dipanggil jenayah sesama Islam yang paling besar. Iaitu al-hurru bil hurri, merdeka sama merdeka, hamba sama hamba, perempuan sama perempuan. Bermakna dari segi taswiyatul intikhab, taswiyatul muqabalah. Maknanya penyamaan di segi nak balas, penyamaan di segi tindakan balas. Iaitu nak membasmikan resam jahiliah, tidak ada perkara seperti ini. Kemudian satu contoh, faman ufi'a lahu min akhihi syai'un. Faman man sini terjemahnya pembunuh. Jadi dalam Islam dia ada suatu makna yang tidak ada pada agama kita sebelum. Makna dalam agama Islam apabila pembunuh dimaafkan oleh wali si mati, maka tidak ada lagi kisah bunuh balas. Manakala kitab dahulu maaf tidak ada. Bunuh siapa-siapa saja apabila sabit, satu saja hukum, bunuh balas. Ini kitab dahulu. Tegas sangat-sangat dia. Tapi Islam tidak. Kitab akhir zaman dia ada bagi dua. Orang yang telah mati itu telah mati ikut takdir. Pembunuh dia ada dua lagi kemungkinan. Kalaulah wali si mati memaafkan dia, maka dia dikira maaf. Dia maaf pun dua. Satu maaf biasa, satu maaf dengan bayar dia. Dia kena bayar dia, cuma dia tidak mati. Satu lagi kalaulah sepakat wali si mati ni nak supaya dia dihukum bunuh, barulah hukum bunuh dijalankan. Mana ada dua lagi pilihan dalam Islam. Manakala kitab dahulu tidak ada pilihan. Jenayah bunuh orang ni memang matilah dia. Memang matilah dia. Jadi di sini Allah beritahu perkara yang dikira bercanggah atau tak sama dengan kitab dahulu. Seperti memaafkan. Mana wali si mati memaafkan pembunuh. Jadi Allah kata faman, maka siapa yang dikira membunuh, man sini qatil, siapa yang dikira pembunuh, ufiya lahu, dimaafkannya min akhihi
oleh saudaranya wali si mati. Oleh saudaranya wali si mati. Terhadap kematian saudaranya yang dia bunuh. Dimaafkan oleh saudaranya wali si mati terhadap pembunuhan si mati yang merupakan saudaranya juga, saudara seagama. Syai'un bermakna apa-apa pun apabila wujudnya kemaafan, maka bunuh balas sudah tidak ada. Bunuh balas sudah tidak ada, yang ada benda lain. Jadi apabila pembunuh telah dimaafkan oleh wali si mati, fattiba'un bil ma'ruf, maka dia kena ittiba'. Apa makna ittiba' di sini? Maka hendaklah dia balas dengan ma'ruf. Fattiba'un bil ma'ruf, maka waris-waris si mati, sini makna waris lagi, waris-waris si mati hendaklah dia susuli, dia kena ikuti kemaafan tadi dengan ma'ruf. Maka hendaklah dia ikuti kemaafan yang dia buat kepada pembunuh bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Jangan kata hari ini dia maaf, esok hari dia bunuh juga. Itu tidak ikuti dengan ma'ruf. Jadi mana-mana pembunuh yang telah dimaafkan oleh saudaranya wali si mati, kerana pembunuhan berlaku itu adalah pembunuhan kepada saudara seagama, maka golongan wali yang telah memaafkan adalah susuli kemaafan tadi dengan cara ma'ruf. Yakni, janganlah hari ini dia maaf, esok dia pergi bunuh balas. Itu bermakna tidak susuli dengan ma'ruf. Maknanya apabila dia mulakan dengan maaf, maka berterusanlah cara itu sehingga akhirnya. Jadi ittiba' juga uraian bagi wali. Manakala keluarga si mati daripada golongan asabah, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan adalah menjelaskan bayaran dia kalau sekiranya maaf itu dengan dia. Wa ada'un adalah penunaian bayaran dia ilaihi kepada waris si mati bi ihsan, dengan jelas lagi dengan baik. Kalau kata nak bagi 100 ekor unta, jangan bagi kurang, bagilah bayaran dengan jelas. Kalau nak bagi peringkat pertama 30 ekor, maka kena bagi 30 ekor. Peringkat kedua dan peringkat ketiga. Jadi hendaklah ada'un membuat penjelasan, menunaikan bayaran dia ilahi kepada waris yang mati, kalaulah dia maaf atas dasar syarat dia. Bayaran dia tadi kena buat dengan cara ihsan, dengan cara buat baik. Tidak boleh dikurangkan. Tidak boleh dikurangkan. Dzalika, maaf dengan ada bayaran dia. Maaf atau maaf berserta dengan dia. Takhfifun min rabbikum, suatu keringanan daripada Tuhan kamu dalam syariat dia untuk umat akhir zaman berbanding dengan syariat kitab dahulu. Takhfif ini muqabil dianya kitab dahulu. Yang demikian maaf dari pihak wali si mati, yang demikian ambil dia, tidak bunuh balas, yang dipersetujui oleh waris yang mati, hanya ada dalam syariat akhir zaman. Takhfifun min rabbikum, suatu keringanan daripada Tuhan kamu untuk umat akhir zaman. Yang mana umat dahulu tidak begini. Umat dahulu tidak begini. Mana-mana penjenayah yang bunuh orang, tidak adalah dimaafkan, tidak adalah bayar dia apa-apa. Semua hukuman adalah jelas, iaitu bunuh balas. Bunuh balas. Jadi takhfifun min rabbikum wa rahmatun, dan sebagai suatu rahmat bagi umat akhir zaman. Diingat-ingatkan hukum jenayah tu, dan sebagai satu rahmat yang besar bagi umat akhir zaman. Kemudian faman i'tada ba'da dzalika, maka siapa-siapa yang melampaui batas selepas daripada bayaran dia, atau selepas daripada dia telah memaafkan, dia maaf kemudian dia bunuh, itu maknanya tidak melampaui batas. Sesiapa yang melakukan perbuatan melampaui batas selepas dia demikian maaf, atau selepas pada dia demikian bayar dia, dah ambillah dia daripada
asabah keluarga laki-laki si mati itu 100 ekor unta. Akhirnya bunuh juga. Bunuh juga adalah iktidak, melakukan perbuatan melampaui batas. Jadi daripada pihak wali si mati sebut kata dia maaf, bunuh pula, itu iktidak. Ataupun keluarga si mati setelah dia janji untuk dapat dia, kemudian setelah dapat dia bunuh juga, semua itu dikira iktidak, melampaui batas. Kalau buat begitu, falahu adzabun alim, baginya azab yang sangat memedihkan di hari akhirat. Walakum, kamu wahai pemerintah. Sini pun khitab asalnya kepada pemerintah. Sebab ayat-ayat sebegini, ayat-ayat kita semua orang biasa tidak boleh melakukannya. Dia dituju kepada pemerintah. Walakum, dan kamu wahai pemerintah, fil qisas, dalam undang-undang qisas ni kalau dapat ditegakkan, hayatun, hidup sebenar. Bagi kamu semua dalam undang-undang qisas apabila dapat dihidupkan, hayatun, hidup sebenar bagi jenis manusia. Yakni kalau qisas tidak dijalankan, manusia akan mati. Kalau qisas daripada pemerintah tidak dijalankan, maka berbunuh-bunuhanlah manusia. Hari ini satu puak kena bunuh, esok pula satu puak kena bunuh, tak selesai, maka mati manusia. Jadi adanya hukum qisas, adanya undang-undang qisas, apabila ditegakkan, hidup manusia. Selamat daripada pembunuhan. Tidak akan berlarutkan pembunuhan. Habis sekadar itu saja. Tamat sekadar itu saja. Jadi hiduplah orang Islam. Tapi sekiranya tidak diadakan undang-undang qisas, maka kamu akan tengok orang Islam akan berbunuh-bunuhan. Jadi kalaulah dia orang Islam, ahli tauhid, yang berikrar ikut Nabi akhir zaman, yang percaya hari balasan, duduk berbunuh-bunuhan, apa akan berlaku? Macam mana pandangan orang luar Islam kepada agama Islam? Oleh kerana itu, bagi kamu pemerintah, pada undang-undang qisas apabila dapat ditegakkan, hayatun, hidup sebenar. Ya ulil albab, wahai orang ada akal, fikirlah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan apabila undang-undang ini dijalankan, kamu akan dapat takut pada Allah Ta'ala semua. Takut untuk menyalahi syariat Allah. Undang-undang kedua, umur munazimah kedua, ialah mengenai harta yang ditinggalkan oleh si mati. Harta yang ditinggalkan oleh si mati, dia boleh jadi bahan permusuhan. Bahan permusuhan. Tidak boleh mendamaikan kalau tidak ada undang-undang dia. Berebut menyebabkan berbalah menyebabkan perpecahan. Jadi kalau tidak ada undang-undang pada harta lebih-lebih lagi harta si mati. Harta yang pada zahirnya macam orang lain boleh dapat. Boleh dapat belakang. Dia tak sama dengan kita cari sendiri. Harta yang kita cari sendiri, orang nak mari ambil tak boleh. Tapi apabila harta ditinggalkan oleh si mati, tuan harta itu telah mati, jadi bahan rebutan. Kalau tidak ada undang-undang pada dia, apa jadi? Perbalahan dan perpecahan. Jadi Allah adakan umur munazimah kedua dalam ayat surah Baqarah ni. Harta si mati kena ada undang-undang. Allah Ta'ala adakan dengan bentuk kutiba alaikum, ditetapkan pada kamu juga sebagai satu undang-undang, idza hadara ahadakumul maut, apabila hampir tiba ajal kematian seseorang itu, in taraka khairan, sekiranya dia ada meninggalkan harta. Dia orang mati ni dua jenis. Satu orang mati tak ada harta apa-apa, tak ada masalah, sebab dia mati tak ada siapa nak berebut harta dia. Yang keduanya, in taraka khairan, sekiranya dia nak mati, dia akan tinggalkan harta. Nak menyelamatkan daripada berebut, dia sebelum mati kena bagi wasiat. Al-wasiyatun adalah dia bagi wasiat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Harta-harta ni berhak kepada dua, bapaknya, kaum kerabatnya dengan cara makruf. Haqqan 'alal muttaqin, ada satu hak keagamaan bagi orang yang takut kepada Allah Taala, takut daripada syirik. Daripada tafsir Nasafi, mana takut daripada syirik, dia kena jelaskan perkara itu sebelum mati. Dia bagi wasiat. Cuma wasiat tu macam mana? Wasiat seperti faraid. Itulah wasiat dia.
Jadi apabila dia wasiat supaya bahagikan harta sebagai faraid, barulah orang akan kira nanti wasiat itu mengikut faraid. Kalaulah dia mati dengan tidak memberitahu wasiat faraid, jadi orang yang hidup akan ambil mudah. Dia bagi sama-sama dia. Dia ketepikan qadi, dia ketepikan undang-undang, dia ketepikan semua, dia pakat bagi sama dia, ada yang dapat, ada yang tak dapat, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi kalau ada wasiat bagi si mati, oleh si mati ini, semua akan jaga-jaga. Wasiat pula bertulis. Jadi wasiat yang dikenaki sini, wasiat pada perkara faraid. Sebab dia akan tinggalkan harta. Cuma golongan yang perlu diutamakan kalau masih hidup, ibu bapa dan kaum kerabat. Jadi faraid, kumpulan faraid hanya 3 kumpulan. Mak ayah, suami isteri, anak. Itulah faraid. Tak ada mereka ni barulah orang lain. Jadi wasiat pada ibu bapa, ia adalah salah satu di antara orang yang akan dapat faraid. Wal aqrabin, kaum kerabat yang rapat. Paling rapat yang akan terima harta pusaka suami isteri. Mana kalau suami mati, isteri akan dapat. Kalau isteri mati, suami akan dapat. Selain pada mak ayah. Kemudian yang lain itu anak. Itu saja orang faraid. Jadi wasiat itu hendaklah bertulis. Kena ada saksi. Cuma faman badalahu ba'dama sami'ahu, maka sesiapa yang mengubah suai wasiat setelah dia dengar sendiri wasiat itu. Wasiat betul dah, tapi dia ubah suai selepas dah mati. Fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubadiluna, sesungguhnya dosa mengubah suai akan ditanggung oleh orang yang membuat perubahan. Dosa akan ditanggung oleh orang yang membuat ubah suai. Orang ni boleh banyak ni. Sebenarnya dia bagi wasiat ikut faraid. Tapi apabila nak bagi, dia ubah suai faraid kepada cara masing-masing. Jadi akan ditanggung oleh mereka mengubah suai. Innallaha sami'un alimun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ni satu amaran dosa bagi ubah suai. Dosa bagi ubah suai. Satu lagi, orang yang bagi wasiat ni dia tidak adil. Sebab jahil. Dia bagi wasiat ikut perasaan dia. Hak mana dia sayang daripada anak dia akan bagi lebih. Hak mana dia tak sayang, dia tak bagi. Itu salah. Salah di segi pembahagian kerana pembuat wasiat ni jahil. Tak tahu nak wasiat macam mana, kata wasiat juga. Tapi dia wasiat dengan tidak adil. Tidak menepati syariat. Jadi faman khafa min musin janafan, maka siapa-siapa yang hidup bimbang daripada orang memberi wasiat yang mati itu janafan. Janafan maknanya kesilapan. Kesilapannya gini. Dia masa dekat nak mati mungkin fikirannya selalu sakit oleh kerana apa-apa pun. Jadi dia nak bagi wasiat betul dah, tapi silap beritahu. Berlaku janafan mana kesilapan. Yang bukan daripada sengaja dia. Au ithman, ataupun dia melakukan dosa. Maknanya sengaja dia bagi salah. Sengaja dia wasiat salah. Orang hidup buat macam mana? Fa aslaha bainahum. Orang hidup adalah damaikan mereka. Ini wasiat yang diberitahu oleh si mati tapi tak kena ni. Kena betul. Hak betulnya begini-begini. Itu islah. Memperbetulkan wasiat itu menepati syariat. Kita tak kira dah kepada orang mati kerana dia wasiat salah. Tersalah atau salah sengaja. Tersalah janafan, salah sengajanya ismat. Jadi ubah suai juga. Tapi ubah suai kepada yang betul. Bukan ubah suai wasiat yang betul kepada salah. Ubah suai wasiat yang salah kepada betul. Allah kata fala ithma alaih. Dia tidak dikira berdosa. Tengok cara Allah Taala. Dia dikira tidak berdosa. Dia tidak akan tanggung dosa walaupun ubah suai dia buat. Kerana ubah suai dia buat atas rasa memperbetulkan wasiat itu kepada syariat. Inna Allah ghafurur rahim. Maksudnya Allah Maha mengampuni lagi Maha. Jadi dua undang-undang umur mulazimah. Mana wahai umat Islam tolong jaga. Ini kalau tak jaga dari segi pemerintah undang-undang qisas akan betul berdarah umat Islam. Tak ada arti lagi dia beragama dari segi pandangan orang luar. Atau kalau tidak ada peraturan dari segi harta benda,
maka sebelum dia duduk perang dengan orang kafir, dia akan berperang sama dia. Jadi inilah undang-undang umur munazimah, peraturan-peraturan yang akan memberi kepada orang Islam disiplin ataupun peraturan yang boleh dikira membawa kepada pendamaian ataupun membawa kepada penyatuan mereka. Kemudian diikuti dengan puasa. Puasa ni umur muslihat. Puasa ni umur muslihat. Dia boleh menjinakkan hati daripada sombong. Dia boleh menjinakkan hati daripada keras untuk ikut syariat. Dia boleh menjinakkan hati untuk supaya rasa terima rasa kepada orang lain. Kerana ikuran pada puasa, suatu perkara yang dia rasa ialah tak makan tu lapar. Kalau tak berpuasa, dia duduk kenyang sentiasa. Jadi apabila adanya lapar, barulah dia rasa dengan cara lapar. Orang lain yang tak makan lapar begini. Lalu mari sifat simpati, mari sifat terima rasa. Dan apabila puasa saja satu kerohanian yang Allah bagi, iaitu dia mudah taat. Mudah taat pada Allah. Tidak jadi keras, jadi lembut. Jadi semua ni dia panggil perkara-perkara yang boleh menyebabkan manusia itu kepada kemudahan untuk taat dan patuh. Maka nama dia umur muslihat. Perkara-perkara yang merupakan syariat Allah, yang namanya dalam kitab lain kita panggil ibadat, tapi di segi dalam pengajian tafsir kita panggil umur muslihat. Perkara-perkara yang boleh mengislahkan hamba kepada menjadi hamba yang taat. Jadi adanya undang-undang puasa, ketaatan akan berlaku dengan mudah. Dulu puasa tidak ditetapkan sebulan. Dulu puasa hanya Asyura, 10 Muharram. Tidaklah kata wajib, ada sebahagian kata wajib, ada sebahagian kata sunat, tapi tidak ada kata puasa itu sebulan. Tapi sudah ada maklumat kepada orang Islam puasa. Cuma puasa dalam kitab zaman dahulu dia ada dua jenis. Satu puasa tak makan, satu lagi puasa tak bercakap. Puasa tak bercakap tidak ada dalam Islam. Dibatalkan. Yang ada hanya puasa tak makan. Bermula daripada terbit fajar hingga kepada jatuhnya matahari. Itulah puasa. Dan peraturan-peraturan yang ada padanya untuk islah hamba. Jadi di sini Allah Taala beritahu sebagai umur muslihah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang telah beriman, difardukan kepada kamu puasa. Yang diwajibkan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga berpuasa kepada umat-umat agama Islam ataupun pada umat-umat agama yang ada kitab dan ada nabi sebelum kamu. Hikmah daripada berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan dapat sifat takwa, sifat berjaga-jaga dalam mematuhi syariat. Tidak lama, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Mana setahun hanya sebulan. Faman kana minkum maridan, maka siapa yang mana siapa di kalangan kamu yang ingin berpuasa tiba-tiba maridan, jatuh sakit. Puasa adalah perkara islah untuk orang biasa. Tapi kalau jatuh sakit, kalau dia puasa juga akan membahayakan dia, maka Islam bagi kemudahan. Sebab islah bukan makna membahayakan. Islah maknanya latih untuk lebih baik. Kalau latihan lebih menyebabkan bahaya, tidak dibenarkan. Itulah Islam. Jika sekiranya orang nak berpuasa itu maridan, jatuh sakit, kalau dia berpuasa tujuan islah menyebabkan dia jadi lebih bahaya, menyebabkan dia mati atau menyebabkan sakitnya akan lebih berat. Au ala safarin, ataupun dia bermusafir mengikut syariat. Apa kena buat? Dia boleh berbuka. Sini dia boleh berbuka. Dia boleh tak berpuasa. Dia boleh tak puasa. Cuma fa'alaihi, wajib ke atasnya ganti. Fa'alaihi qada'u, ke atasnya wajib ganti iddatun min ayyamin ukhra, pada waktu lain, hari-hari lain. Puasa tu tetap kena puasa, tapi pada masa ni dia tak mampu. Kalau dia puasa menyebabkan bahaya, maka untuk islah tidak perlu. Dia boleh ganti pada hari-hari lain.
puasa pada hari-hari lain. Itu Islam. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas orang yang bersusah payah untuk puasa. Dia boleh puasa tapi dia kena bersusah payah. Yutiqun dengan mana bersusah payah. Boleh puasa dengan cara bersusah payah, seperti orang sangat tua atau seumpamanya. Lalu dia pun tak berpuasa, fidyatun. Maka orang yang terpaksa puasa dengan cara bersusah payah, wajib ke atas dia ganti dengan bayar fidyah. Alaihi fidyatun, ke atasnya bayaran fidyah. Ganti daripada tak berpuasa kerana susah sangat nak berpuasa, kerana dia sangat tua. Apa dia fidyah? Ta'amun miskin, bagi makan pada orang miskin. Ganti puasa satu hari, sekian-sekian jumlah kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan, maka siapa yang ingin melakukan amalan puasa juga, walaupun dia terpaksa menanggung kesusahan, fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya. Baginya. Terjemah pertama. Terjemah kedua, fidyah yang ditetapkan sekian-sekian, satu cupak kata satu hari. Tapi faman tatawwa'a khairan, siapa-siapa nak bagi fidyah lebih pada cupak, fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya. Jadi dua terjemah. Sama ada orang yang terpaksa puasa dengan susah payah, dia boleh digantikan dengan fidyah. Tapi kalau dia berpuasa juga, itu lebih baik. Atau satu terjemahan yang lagi, siapa yang terpaksa susah payah kalau dia berpuasa, lalu dia tak berpuasa, dia nak bayar fidyah, dan dia bayar fidyah melebihi ketetapan, itu pun tak apa, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, sebenarnya puasa itulah yang lebih baik bagi kamu, kerana asal puasa ni untuk islah. In kuntum ta'lamu, sekiranya kamu mengetahui hikmah di sebalik berpuasa. Kemudian diberitahu pula beberapa hari yang dikatakan wajib berpuasa ialah sebulan bulan Ramadan. Beberapa hari itu adalah sebulan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itulah alladzi unzila fihi al-Quran, di antara bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran yang merupakan hudan linnas, sumber hidayah kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin, dan dalil bukti yang penuh, minal huda, daripada kitab-kitab hidayah. Wal furqan, dan Quran yang merupakan pembela di antara hak dan batil, di antara baik dan buruk. Jadi sempurna bulan Ramadan, Quran juga diturunkan. Jadi apabila masuk bulan Ramadan, faman syahida minkumus syahra, siapa dia yang dapat tengok anak bulan pada bulan Ramadan itu di kalangan kamu, falyasum, maka wajiblah dia berpuasa. Jadi dalam bulan Ramadan pun, kalaulah berlaku perkara yang sama, seperti sakit, seperti safar, dia boleh batalkan puasa dia, atau boleh dia tidak berpuasa, lalu dia kena ganti pada hari lain, dia masa tu dia tidak sakit. Jadi waman kana maridan, dan siapa saja yang sudah berpuasa bulan Ramadan sebulan, mana dalam tempoh sebulan, tiba-tiba kana maridan, dia jatuh sakit, au ala safarin, atau dia bermusafir, maka dia boleh qada, fa alaihi iddatu min ayamin ukhra, wajib katanya ganti puasa itu pada hari lain. Pada hari dia sakit, dia boleh buka, pada hari dia musafir, dia boleh buka, maka ganti pada hari lain. Allah Ta'ala ada undang-undang ini asalnya untuk islah. Jadi janganlah dengan maksud islah menyebabkan manusia tu ditimpa musibah. Jadi perkara kalau kita kata dia latihan, janganlah latihan itu menyebabkan memenatkan badan sehingga menjadi masalah, sakit pula. Latihan ini untuk sehat. Kalau lebih teruk, tak ada apa arti latihan. Jadi puasa ni adalah latihan. Jadi Allah beritahu satu undang-undang, yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kepada kamu kemudahan dan kesenangan. Wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tidak ingin kepada kamu kepayahan dan kesukaran. Latihan boleh membawa kepada taat.
Janganlah latihan menyebabkan kamu begitu penat. Jadi Allah Ta'ala ingin kepada kamu kemudahan. Allah Ta'ala tidak ingin kepada kamu kesulitan dan kesukaran. Dan puasa ni tetap kena berpuasa. Walitu kumilul iddah. Adalah kamu cukupkan bilangan puasa 30 hari. Dengan tengok anak bulan. Tengok anak bulan ni daripada hadis Nabi. Walitu kabbirullah. Dan supaya kamu dapat bertakbir banyak-banyak kepada Allah. Ala ma hadakum. Di atas hidayat boleh berpuasa. Yang Allah Ta'ala syariatkan kamu. Yang mana daripadanya kamu dapat takwa. Daripadanya kamu dapat jaga syariat-syariat lain. Wala'allakum tashkurun. Dan mudah-mudahan kamu terus bersyukur dengan melakukan bakti dan taat. Kemudian jumlah ayat seterusnya sebagai jumlah mu'taridah. Kerana puasa ni di antara kelebihannya makbul doa. Puasa ni di antara kelebihan dia makbul doa. Berbanding dengan tidak puasa. Jadi ambillah kesempatan dalam masa puasa kerana dia ada kelebihan makbul doa. Maka janganlah lepas peluang untuk guna kelebihan itu. Jadi Allah beritahu sebagai jumlah mu'taridah untuk beritahu kesempatan apabila berpuasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hamba-hambaku tanya kamu wahai Muhammad tentang aku, dekat atau jauh, beritahu pada mereka fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da', aku akan menyahut doa hamba yang berdoa. Aku akan menyahut ataupun aku akan meluluskan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia telah berdoa kepadaku. Maknanya jangan dia anggap jauh dapat, sukar diperolehi. Tidak, aku dekat. Dekat dengan dia. Yakni dekat di sebuah ada makbul doa. Aku menyahut permohonan yang dia berdoa apabila dia berdoa. Aku menyahut permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Cuma falyastajibuni. Sini dua terjemahan. Maka hendaklah mereka itu sentiasa taat kepada aku. Sahutlah segala perintahku. Jangan derhaka. Waliyu'minu bi, hendaklah dia yakin kepada janjiku. Hendaklah dia yakin pada janjiku. Maksudnya aku boleh bereskan segala hajat-hajatnya. Aku boleh selesaikan segala masalah-masalahnya. Ini terjemah pertama. Jadi, nak suruh hamba tu makbul doa, hendaklah taat. Sahutilah segala perintah Allah. Yakinlah pada janji Allah. Terjemahan yang kedua, semasa berdoa. Ini kafiyah berdoa. Iaitu, falyastajibu li. Hendaklah dia merayu kepadaku sungguh-sungguh supaya dikabulkan. Itu makna liyatlubu minni ijabata da'watahum. Dia minta kepadaku, rayu kepadaku supaya diterima doa mereka. Kena ada gaya itu. Berdoa satunya, ya Allah, terimalah doa saya. Ya Allah, selesai masalah saya. Satu lagi, istijab. Istijab sini diterjemah oleh satu orang, segolongan ulama, merayu pada Allah. Merayu sungguh-sungguh supaya doa itu dikabulkan. Waliyu'minu bi, dan supaya dia meyakini kepada aku sebab aku boleh buat. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka terpimpin, sentiasa berada di atas petunjuk yang benar. Oleh kerana Ramadan berlaku sebagai ulama kata pada tahun 2 Hijrah, mana inilah kali pertama puasa. Undang-undang puasa tak pernah dengar yang betul-betul daripada wahyu Al-Quran. Jadi ada di antara mereka yang puasa, dia ambil kira dengan syariat sebelum. Di antara syariat sebelum, kata ulama tafsir, malam hari apabila sudah berbuka, dia dibenarkan makan selama mana dia tidak tidur. Tidur saja, maka dia dikira berpuasa. Mana sedar selepas pada tidur, dikira berpuasa. Bagi juga bersubuh. Mengikut syariat sebelum ni, puasa malam hari tidak ada, tapi apabila tidur saja, bangkit pada tidur, tidak dibenarkan lagi bersubuh. Jadi apa-apa pun sebelum tidur. Ini syariat sebelum. Dan puasa fardu bagi orang Islam, ini kali pertama. Jadi ada yang berlaku pada mereka,
perkara-perkara seperti tadi. Balik penat daripada tempat mana dia bekerja, isteri dia sedang menyiapkan makanan dia tertidur. Dia dah tak makan, siang hari kerana puasa, balik-balik tunggu isteri dia buat siapkan untuk berbuka, tiba-tiba dia tertidur. Maka apabila tertidur, tak boleh makan. Jaga tu dikira berpuasa. Sehingga menyebabkan dia fitnah dan mengadu kepada Nabi. Setengah sahabat dalam masa malam hari, setelah dia tidur, dia bersetubuh. Dia duk rasa ini satu kesilapan dan kesalahan besar. Sedangkan perkara-perkara itu tidak diberitahu dalam syariat Islam. Diambil daripada apa yang mereka dengar-dengar daripada syariat sebelum. Sebab ini kali pertama. Ini kali pertama. Betul-betul mengelirukan mereka itu. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Jadi turun ayat ini dua dalam satu. Pertama, syariat Islam, dia tidak sama seperti syariat dahulu. Mungkin syariat dahulu betul-betul sempit. Maknanya malam hari boleh makan, boleh bersetubuh sebelum tidur. Tidur saja, sedar daripada itu, tidak boleh. Tapi Islam tidak begitu. Jadi dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi ayat ini, uhilla lakum lailatas qiyami ar-rafatu ila nisaikum. Dihalal kepada kamu sepanjang-panjang malam puasa. Malam yang mana esok nak berpuasa. Ar-rafatu bergaul, yang bersetubuh dengan isteri kamu sehingga pada waktu pagi hingga waktu siang. Jadi lailatul siyam sepanjang-panjang malam yang esoknya kamu nak berpuasa. Tidak ambil kira tertidur atau tak tidur. Inilah syariat akhir zaman. Lebih longgar berbanding dengan syariat dahulu yang agak begitu sempit. Begitu sempit. Jadi nasih mansukh sebenarnya untuk memudahkan umat akhir zaman. Cara lama dibatalkan. Walaupun ada dalam syariat dahulu. Tapi untuk akhir zaman dibuat begini. Tidur ke tak tidur tak kira, atas sepanjang malam semua ni dibebaskan. Allah beritahu hunna libasul lakum. Mereka wanita itu adalah seumpama pakaian kamu. Wa antum libasul lahun. Dan kamu juga sebagai pakaian mereka. Mana duduk rapat. Diterjemahkan sebagai duduk rapat ni. Jadi orang yang duduk bersama-sama, maka tidak boleh diketatkan, tidak boleh disempitkan kehidupan mereka. Dia seumpama pakaian, berhajat satu sama lain. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahawa kamu kalaulah dikekalkan syariat seperti dahulu, kamu akan mengkhianati diri kamu. Allah tahu bahawa kamu kalaulah kamu ikut syariat-syariat yang ada pada orang dahulu, kamu akan mengkhianati diri kamu. Bermakna kamu tak boleh ikut syariat yang keras, ketat seperti itu. Fataba alaikum, lalu Allah terima taubat kamu yang melakukan kesilapan. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan kesilapan kamu dengan diadakan kepada kamu syariat yang lebih longgar, yang lebih mudah. Fal'an, maka sekarang ini setelah turunnya ayat ini, basyiruhun, bolehlah kamu bergaul dengan mereka sepanjang malam, mana diberi waktu apa sekalipun. Wa bataghu ma kataballahu lakum, kamu boleh cari anak sini dengan cara pertubuhan yang Allah telah tetapkan kepada kamu. Begitu juga wakulu washrabu, kamu boleh makan dalam malam itu. Washrabu, kamu juga boleh minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, yakni minal fajr. Sehinggalah boleh makan minum itu nyata kepada kamu benang putih berbanding dengan benang hitam, yakni fajar. Sehingga kamu boleh bezakan habisnya benang hitam, yakni malam, kerana zahirnya benang putih, yakni siang. Yang ini masuk waktu fajar. Jadi minal fajr itu bayan bagi khaytul abyad. Jadi apabila habisnya waktu malam, munculnya siang hari, barulah habis kebenaran makan minum. Thumma atimus siyama ilal lail. Kemudian apabila esok harinya, kamu hendaklah sempurnakan puasa kamu sampai kepada malam berikutnya. Mana siang hari memang kena jaga dengan sempurna puasa itu. Wala tubashiruhunna, dan janganlah pula kamu bersubuh dengan isteri kamu, wa antum aakifuna fil masajid, dan kamu semua beriktikaf dalam masjid. Masjid tidak dibenarkan, tempat tidak dibenarkan.
Maknanya walaupun di waktu malam puasa dibenarkan bersubuh, tapi tidaklah dalam masjid. Jadi janganlah pula kamu bersubuh dengan mereka hal keadaan kamu beriktikaf di dalam masjid walaupun malam hari. Tilka hududullah. Itu semua adalah batasan-batasan agama Allah. Fala taqrabuha, kamu jangan hampiri dengan cara melanggarinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum, kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Beginilah Allah menjelaskan kepada manusia ayatihi, dalil-dalil hukumnya. Allah Ta'ala menjelaskan kepada manusia dalil-dalil hukumnya, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Setelah selesai masalah puasa yang merupakan umur muslihah, dibawa pula kepada kita umur munazimah yang ketiga. Umur munazimah yang ketiga juga bersangkut dengan harta. Tapi bukan harta si mati. Bukan harta si mati. Harta dalam pencarian kamu sendiri, sama kamu. Jadi dalam pencarian harta, dia ada cara halal dan dia ada cara haram. Di antara cara haram yang berlaku berleluasa di kalangan orang Mekah dulu ialah ambil harta dengan cara penghakiman yang salah. Ambil harta dengan cara penghakiman yang salah. Curi memang salah, rompak memang salah. Tapi ada satu perkara lagi yang salah juga tapi masyarakat telah buat, iaitu ambil tanah, ambil harta dengan dibawa saksi kepada hakim. Saksi palsu. Harta tu harta orang, dia ambil dengan saksi palsu. Dia bawa ke mahkamah. Jadi mahkamah akan tengok hanya saksi. Dia tak tahu perkara sebenar berlaku. Jadi orang yang bersalah sebenarnya orang menjadi saksi itu. Sebab dia diarah menjadi saksi dengan diupah. Jadi sepatutnya saksi beritahu dia adalah saksi yang tak dibayar. Maknanya dia mengaku dia bukan saksi. Tapi oleh kerana dia sanggup menerima bayaran oleh orang tertentu, maka dia menjadi saksi. Jadi orang yang ambil harta orang lain bawa ke mahkamah dengan saksi palsu yang dia bayar, lalu mahkamah putuskan menjadi hak dia. Apabila mahkamah telah putuskan menjadi hak dia, maka tuannya sebenarnya tak boleh buat apa-apa. Sebab dia telah diputuskan oleh mahkamah. Dia telah diputuskan oleh mahkamah, jadi tuan dia tak boleh buat apa. Jadi tuan dia kalau nak balik juga kena bawa ke mahkamah. Jadi cara ini adalah satu cara nak ambil harta orang dengan cara peraturan mahkamah. Tapi di sisi agama tetap haram. Tetap batil. Di sisi agama tetap batil. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah pula kamu memakan harta sesama kamu cara batil. Cara yang dikira menyalahi syariat. Yakni di segi agama batil, tapi di segi masyarakat tak boleh buat apa. Kalau tanya kenapa tu? Mahkamah putus boleh. Kenapa ambil barang ni? Mahkamah telah putus. Jadi apabila bunyi mahkamah telah putus, orang pun kata tak, tidak boleh buat apa-apa. Sebab dia dikira betul. Hakikatnya tidak betul. Jadi Allah beritahu, janganlah pula kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil. Yakni, apa dia makna batil? Wa tudullu biha ilal hukam. Kamu panjangkan masalah ni dengan bayaran kepada hakim-hakim. Kepada saksi-saksi, kepada hakim-hakim, semua dibayar. Kurang daripada saksi dibayar, saksi pun sanggup jadi saksi palsu. Oleh kerana hakim dibayar, maka hakim sanggup buat keputusan. Litakulu fariqan min amwalina, supaya kamu dapat makan sebahagian daripada harta ramai yang haram itu bagi kamu. Bil ithmi, dengan cara berdosa. Jadi dalam perkara ni 3 orang berdosa. Dia sendiri yang nak ambil harta, saksi yang diupah, dan juga hakim yang dibayar. Kecuali hakim itu tidak dibayar. Kecuali hakim itu tidak tahu sebenar hakikat. Sebab dia hanya putus mengikut bukti saja. Bukti saja. Jadi ketiga-tiga perkara ni berlaku untuk suatu kes yang orang ni nak harta orang tu. Dia buat jenayah sebenarnya. Kemudian dia bayar rasuah. Orang yang kedua kena.
saksi. Dia bayar kepada hakim, orang tiga kena. Jadi satu-satu harta, tiga golongan akan menyebabkan bahaya di segi dosa. Jadi janganlah kamu ambil harta sesama kamu dengan cara batil. Wa antum ta'lamun. Hal kadang kamu pun tahu. Kamu buat cara ni kamu buat atas dasar kamu tahu. Cara-cara biasa tidak betul. Jadi kamu bayar kepada saksi, kamu bayar kepada hakim. Inilah cara-cara yang kamu tahu satu kesilapan dan kesalahan agama sebenarnya telah berlaku. Kemudian oleh kerana berpuasa mengikut anak bulan. Mengikut anak bulan. Ambil kira awal Ramadan. Dan hari raya awal Syawal. Jadi anak bulan ni dia ambil kira. Bulan-bulan lain orang tak tengok anak bulan. Orang tengok anak bulan masa nak puasa, masa nak raya. Atau orang tengok anak bulan untuk menetapkan waktu haji. Sebab haji berlaku pada 10 Zulhijjah. Jadi nak tahu 1 Hijjah bila. Jadi syariat haji dengan syariat puasa lah orang tengok anak bulan. Jadi dalam tengok anak bulan tu dia perhati tengok macam mana bulan dulu. Kecil, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, purnama. Lepas tu hilang balik. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya kamu Muhammad tentang bulan, anak bulan ni. Dia kecil-kecil membesar-membesar sehingga purnama. Qul, jawab pada mereka, hiya mawaqitu linnas. Dia merupakan tanda waktu untuk manusia. Satu hari tamu bulan, hari ni. Ketika anak bulannya besar ni. 2 hari bulan, hari ni. Ketika anak bulan besar ni. Jadi manusia boleh tahu 1 bulan 30 hari atau 29 hari dengan tengok anak bulan. Walaupun takwim tidak ada, walaupun jam tidak ada, walaupun apa-apa tidak ada. Dia boleh tahu hari-hari itu tengok anak bulan. Kalau besar ni, ni hari 7 hari. Kalau besar ni, ni 14 hari. Itulah dia. Jadi beritahu pada mereka, bulan-bulan ni adalah merupakan mawaqitu linnas. Waktu-waktu yang akan dikira untuk manusia. Dan wal haji. Dan waktu-waktu untuk haji. Untuk haji dan juga untuk puasa dan juga hari raya. Walaisal birru an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Sini pula resam jahiliyah. Akan dibasmikan melalui ayat ni. Resam jahiliyah dulu, satu orang yang mana pergi buat haji untuk menghapuskan dosa. Dia buat dosa banyak-banyak. Jadi nak supaya dosanya ditebus, dia dimaafkan oleh Allah, buat haji. Haji adalah di antara kelebihan dia, ampun dosa. Orang yang melakukan haji mabrur seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya. Kosong-kosong. Jadi, hari dia keluar daripada rumah dia untuk buat haji, melalui pintu biasa. Setelah dia balik daripada haji, dia tak akan masuk daripada pintu biasa. Dia tebuk daripada dapur dia masuk ke dapur. Apa maksud dia? Kita tak boleh masuk dalam pintu yang kita berdosa. Takut berdosa balik. Jadi apabila kita sudah bersih suci, kita kena masuk pintu lain. Hanya untuk hari itu saja. Kemudian hari seterusnya masuk pintu biasa. Ini resam jahiliyah. Seperti mana kita baca dalam kaedah dari segi ahwal jahiliyah dulu, tawaf telanjang. Apa maksud mereka? Kita tak boleh tawaf di Baitullah dengan keadaan pakaian yang kita buat dosa. Kita kena tanggalkan semua pakaian berdosa, kita tinggalkan, kita pergi tawaf tanpa pakaian. Supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Itu pun perkara resam yang berlaku. Kerana tak ada pada mereka itu pengajian dan tidak ada disediakan kepada mereka itu kitab. Agama bunyi haji tapi dah tidak ada apa-apa pun yang mengikuti wahyu. Begitu juga sini. Allah Ta'ala beritahu walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan dan bukanlah kebajikan kamu masuk rumah-rumah setelah balik haji daripada belakang rumah dengan ditebuk dengan pintu baru. Bukanlah kebaikan kamu masuk rumah kamu selepas buat haji daripada pintu belakang rumah. Walakinnal birra man ittaqa. Akan tapi kebaikan sebenarnya di sisi agama, kebaktian sebenarnya dalam perkara agama, man ittaqa, orang yang boleh jaga diri daripada perkara haram. Waqtul buyuta min abwabiha. Oleh kerana itu, batallah kalau resam itu. Waqtul buyuta min abwabiha, masuklah kamu setelah balik haji daripada rumah pintu, daripada pintu kamu biasa.
masuklah kamu dalam rumah kamu setelah balik menunaikan haji, min abwabiha, daripada pintu biasa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, hendaklah kamu takut sungguh-sungguh pada Allah, mudah-mudahan kamu akan berjaya di dunia dan akhirat. Jadi sini kita dapati beberapa umur munazimah, di celah-celahnya umur muslihah. Kemudian kita akan bermula dengan jihad dan infak. Ayat jihad, infak. Kerana agama tidak boleh ditegakkan dengan cara disembunyikannya, bahkan disebarkannya. Agama tidak hidup dengan cara disembunyikan, agama akan hidup dengan cara disebarkan. Dan apabila disebarkan agama, tentu sekali orang yang tidak suka kepada agama akan menentang. Jadi apabila penentangan berlaku, dua keadaan. Pertama, kita lawan dia. Yang kedua, kita tak lawan dia. Jadi tak lawan adalah tidak patuh syariat. Lawan adalah patuh syariat. Cuma lawan dua jenis. Lawan bagi keadaan lemah seperti mana para Nabi dan para sahabat duduk di Mekah. Tidak ada peperangan. Lawan hanya dalam hati. Allah beritahu, fa'fu wasfahu. Maaflah. Wasfahu, jangan hukum mereka. Selama mana duduk di Mekah selama 13 tahun Nabi menjadi Nabi, para sahabat semua lawan kebatilan. Tapi dengan tidak boleh buat tindakan yang keras. Atau tidak boleh buat tindakan melebihi, membenci dalam hati. Setelah berhijrah ke Madinah, barulah Allah Ta'ala arahkan supaya melawan dengan keras. Disyariatkan padanya peperangan pada tahun 2 Hijrah. Jadi lawan berdua jenis. Satu lawan dengan hati, satu lawan dengan pedang. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada ayat-ayat qital, atau lawan dengan pedang. Wa qatilu fi sabilillah. Dan adalah kamu memerangi golongan yang lawan di jalan Allah Ta'ala. Siapa tu? Alladzina yuqatilunakum, orang yang memerangi kamu terlebih dahulu. Maknanya bukan permulaan daripada kita, permulaan daripada mereka. Berarti orang kafir ni juga dua kumpulan. Satu orang kafir, dia tengok saja, dia marah dalam hati dia. Kita pun tak akan buat apa-apa tindakan. Satu lagi orang kafir, dia terpaksa lawan kita kerana dia tak suka agama kita. Jadi untuk mempertahankan diri, barulah disyariatkan kitab. Bermakna kitab bukan bermula daripada kita. Kitab bermula daripada mereka. Jadi orang kafir hari ini, dia nak menyembunyikan perkara ni adalah dalam kitab wahyu. Dia kata Islam ni tersebar dengan kitab, tersebar dengan peperangan. Sedangkan yang memulakan peperangan mereka. Islam tersebar dengan disebarnya wahyu. Tapi kamu telah memerangi kami kerana nak sebarkan wahyu. Jadi kami mempertahankan diri. Maka namanya kitab. Jadi orang Islam terpaksa mempertahankan diri dengan pedang oleh kerana orang kafir nak bunuh orang Islam yang menyebarkan wahyu. Maka itulah jihad dengan mana kita. Jadi di sini Allah beritahu kepada kita, wa qatilu, hendaklah kamu perangi dengan pedang di jalan menyebarkan agama Allah. Kepada siapa? Alladzina yuqatilunakum, kepada orang yang memerangi kamu terlebih dahulu. Mana mereka dulu start mulakan nak berperang. Wala ta'tadu, janganlah pula kamu melampaui batas dengan kamu memulakannya. Janganlah kamu melampaui batas dengan cara kamu memulakannya. Orang kafir tak kata apa-apa, kita nak pergi sembelih dia. Tidak kena. Jangan kamu melampaui batas dengan cara kamu memulakannya. Jadi kamu diarah supaya menyebarkan wahyu fi sabilillah, li'ila kalimatillah, supaya kalimah Allah yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam wahyu ini dijelaskan. Sebab la ilaha illallah adalah kalimah yang mujmal. Muhammad Rasulullah juga kalimah yang mujmal. Penjelasannya semua ada dalam kitab Al-Quran. Jadi baca Al-Quran kepada mereka adalah bagi menjelaskan kalimah Islam. Jadi apabila mereka menolak, dua kemungkinan. Menolak biasa, kita pun tak boleh buat apa. Tapi kalau mereka menolak dengan cara membuat jenayah, hingga nak bunuh dan nak menzalimi kita diarah supaya mempertahankan. Jadi mempertahankan itulah dalam Quran kata kita peperangan. Jadi perangilah mereka dengan maksud pertahankan diri,
di jalan Allah, di jalan menyampaikan wahyu-wahyu Allah yang merupakan penjelasan kepada kalimat tauhid. Kepada siapa peperangan? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang kafir yang memulakan peperangan dengan kamu, wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas, yakni kamu yang memulakannya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada golongan yang melampaui batas. Peperangan dengan bunuh, dia lain. Peperangan maknanya kita bersedia untuk mempertahankan diri. Kalau dia lari, selesai begitu saja. Tapi kalau dia masuk juga, terpaksa bunuh. Jadi waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Mana ada keizinan daripada Allah. Bunuhlah orang yang zalim ini, yang ingin menghalang Islam, yang ingin menghalang wahyu disebarkan. Haitsu thaqiftumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka. Baik di tanah halal, baik di tanah haram. Baik di luar masjid, baik di dalam masjid. Wa akhrijuhum, dan halau keluar mereka. Min haitsu akhrajukum, daripada tempat yang mereka pernah halau kamu. Kembali halau mereka daripada tempat yang pernah mereka halau kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih dahsyat lagi daripada bunuh. Fitnah berpanjangan, bunuh mungkin sekadar itu saja. Fitnah berpanjangan. Jadi nak menyamakan daripada fitnah, maka bunuhlah mereka. Fitnah maknanya gangguan yang berpanjangan. Tak cukup dengan kata-kata, banyak perkara-perkara lain yang dia akan menyebabkan huru-hara, kurang kerana syirik yang ada pada mereka. Kalau mereka ahli tauhid, mereka tak akan lawan, bahkan mereka akan sokong. Jadi duk lawan tu kerana syirik, bertemu dengan tauhid. Jadi ambil kira dengan Nabi dan orang Mekah. Bukan dia berlawan dengan bangsa lain. Bukan dia berebut tanah dia. Dia berperang kerana akidah. Keluarga dia sendiri. Tanah kampung halaman dia sendiri. Cuma akidah saja berbeza. Jadi fitnah wujud kerana akidah berbeza. Bukan berebut tanah. Bukan berebut rumah. Bukan berebut harta. Peperangan di antara Nabi dengan musyrikin Mekah kerana akidah. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatli, gangguan-gangguan daripada orang syirik kerana mereka tak bersetuju dengan akidah yang beriman. Lalu berlaku berbagai-bagai huru-hara. Akhirnya untuk melemahkan mereka daripada gangguan, diarahkan supaya bunuh mereka. Apabila dibunuh, barulah berhenti. Itu asalnya. Cuma setengah ulama tafsir terjemahkan fitnah dengan makna maksud. Maksud daripada fitnah adalah syirik pada Allah. Kurang kerana akidah berbeza lah, gangguan pun berlaku. Apabila gangguan berlaku, susahlah orang Islam. Jadi nak memberhenti gangguan ini, naklah diperangi mereka itu. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu, dalam tafsir Jalalain kata, fitnah di sini puncanya asyirku minhu. Akidah syirik daripada mereka. Itu punca asal. Akidah syirik kepada mereka lah menyebabkan gangguan berlaku daripada mereka kepada orang beriman. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Kalau boleh, janganlah perangi mereka dalam masjid haram. Sebab masjid kena hormati. Cuma, kalau mereka gunakan masjid untuk memerangi kita, ataupun mereka berperang juga dalam masjid, kena balas, kena pertahankan diri juga walaupun dalam masjid. Jadi jangan kamu memerangi mereka di masjid haram hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka memerangi kamu dalam masjid terlebih dahulu. Kalau mereka memerangi kamu dalam masjid, kamu boleh balas. Fa in qatalukum, maka sekiranya mereka memerangi kamu dalam masjid, faqtuluhum, bunuhlah mereka walaupun dalam masjid. Kadzalika jazaa'ul kafirin, beginilah cara balasan kepada golongan yang ingkar tauhid. Fa in tahu, maka sekiranya mereka berhenti, tak ingin melawan lagi, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Taala Maha Mengampuni lagi Maha Mengasihani. Apabila mereka bertaubat daripada syirik dan beriman kepada Allah, Allah Maha Mengampuni lagi Maha Mengasihani. Lalu Allah beritahu peperangan ini berterusan kurang kerana syirik dan juga kufur itu.
Kalau dia tanya, sampai bila? Sampai tidak ada kufur. Sampai tidak ada syirik. Sebab kufur dan syirik ini adalah satu perkara yang boleh mengganggu keamanan. Syirik dengan kufur ni adalah boleh mengganggu keamanan. Syirik pada Allah dan juga kufur pada Allah menyebabkan dia lawan orang tauhid. Apabila lawan akan berlaku gangguan. Jadi Allah tak mahu biarkan orang yang salah ini diberi kebebasan bermahal dan jaladah. Jadi Allah beritahu, wa qatiluhum, dan adalah kamu perangi mereka yang syirik itu. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi sebarang fitnah syirik pun. Wa yakuna ad-din lillah, dan jadilah agama tauhid kepada Allah sahaja. Jadilah agama kepada mentauhidkan Allah sahaja. Tak ada lagi syirik-syirik. Itulah tahap peperangan. Jadi waqatiluhum, hendaklah kamu perangi mereka yang syirik, hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah syirik. Wa yakuna ad-din lillah, jadilah agama dalam dunia ni mentauhidkan Allah sahaja. Fa in tahu, maka sekiranya mereka berhenti daripada syirik, daripada tafsir Jalalain, fala udwana illa 'ala zalimin, maka tidak ada tindakan tidak ada tindakan balas kecuali kepada golongan yang zalim. Mana kalaulah dia buat kesalahan zalim lain, akan dibalas. Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram apabila dicabuli akan dibalas dengan dihukum pada bulan haram. Wal hurumatu qisas. Segala adab-adab boleh dibalas. Segala adab-adab apabila mereka ganggu boleh dibalas. Fa man i'tada 'alaikum, maka siapa yang melampaui batas ke atas kamu, fa'tadu, hendaklah kamu balas ke atasnya. Bimithli ma'tada 'alaikum, setimpal dengan kezaliman yang mereka buat ke atas kamu. Wattaqullah, dan kamu semua adalah takut sungguh-sungguh kepada Allah. Wa'lamu, dan telah kamu yakin annallaha ma'al muttaqin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan golongan yang bertakwa. Jadi ayat Asy-syahrul haram, mereka melemparkan tuduhan kita tak hormat bulan haram. Bulan haram perang 4 bulan. Sedangkan asalnya bukan tidak ada penghormatan. Mereka mencabuli dengan melakukan peperangan dalam bulan itu. Jadi apabila mereka cabuli, kita kena mempertahankannya. Kita hendaklah halang dia daripada pencabulan itu. Jadi bukan tuduhan mereka kepada kita, mereka yang mulakan. Ayat seterusnya kepada tajuk yang keempat, iaitu infak. Jadi ada umur munazimah, ada umur muslihah, ada jihad dan ada infak. Jadi hingga akhir surah ini, pada bahagian kedua ini, berkisar dengan 4 tajuk. Umur muslihah, umur munazimah, jihad dan infak. Jadi kita akan sambung insyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula, wadina billahi rabban wa bil islam dinan, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam, Allahumma habbib ilayna al-iman, وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله